Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jam di studio 12:29 minit pagi. 8 hari bulan hari ni, 8 hari bulan. Okey, so uh, kita pun dah di penghujung-penghujung dah ni, bulan kita dah tengah puasa. So saya berada dalam kereta sekarang ni. Kulim, hujan, kawasan berbahaya, PKP kuat ni, Kulim. So hari ni ada soalan yang kawan-kawan tanya saya dekat handphone. Dia tanya macam mana cikgu di Volten tu dia orang boleh dapat kereta free, dapat duit, dapat emas, dapat kereta, dapat motor, dapat macam-macam dapat. Tu macam mana buat cara sebenarnya. Jadi saya pun susah nak jawab. Benny, selamat pagi. Okey, jadi saya dapat soalan hari ni. Macam mana di Volten ni, dia kata banyak orang boleh dapat rumah, dapat kereta, dapat emas, dapat handphone, dapat macam mana dia orang buat. Sebab ada yang dah buat setahun, 2 tahun, apa pun tak dapat. Pasal apa tak dapat? Itu dia tanya. Jadi saya pun sebenarnya saya tahu jawab. Saya tahu ni, tapi saya macam rasa macam mana nak jawab Nak jawab pun salah, tak jawab pun salah. Sebab benda tu sangat simple. So kalau anda tengok di Volten ni, dia ada keajaiban. Dibandingkan dengan banyak bisnes yang kita buat, memang miracle lah. Volten ni memang miracle. So dia punya teknik, dia punya cara tu mudah. Jadi kalau banyak orang dia dengar aja apa yang saya bagi ceramah, saya bagi video, dia tak ambil berat sangat. Dia tak ambil kisah pun. Sebenarnya saya duduk pulun buat video, buat apa tu untuk bantu kawan-kawan semua. Sebab siapa yang duduk di Volten ni memang menikmatilah. Menikmati walaupun dia baru buat, dia buat part time, at least semua nampak hasil. Satu benda yang saya nak bagi tahu kepada anda. Kita ada track record. Di Volten kita ada track record di mana semua kawan-kawan kita lah yang dia strong, yang dia kuat, yang tak kuat, yang pernah sukses, yang tak pernah sukses pun, alhamdulillah duduk di Volten ni menikmati dia punya hasil dia tu. Jadi sayanglah kalau banyak orang dia buat tak kisah, bila kita cerita dia buat tak tahu. Peluang sehebat ini pun saya tak tahulah apa saya nak cakap kan. Jadi saya malam-malam banyak buat presentation. Jadi tekniknya secara ringkas lah saya boleh cerita. Soalan tu sebenarnya daripada orang lama. Tadi dia tanya saya macam mana kaedah. Nombor satu, banyaknya menderhaka iaitu tak dapat tu sebab pakai idea sendiri. Dia kata tak kisahlah, tak apalah, buat macam ni tak apalah. Benda tu sistem kan. Dekat Volten ni sebenarnya dia satu bisnes yang detail, yang kita tengok lengkap, mudah. Tak tahu nak cakap apa. Saya tak tahu nak present apa sebab semua kawan-kawan saya yang buat bersungguh-sungguh di Volten tu, semua alhamdulillah mencapai apa yang selama ni mereka tak pernah capai. Mereka buat kadang-kadang sebelum ni buat MLM lah, buat macam-macam tapi tak pernah dapat. Itu kita kena fikir. Kita kena fikir. Apa perbezaannya Volten ni, apa hebatnya Volten. Memang kalau anda tengok dari segi komisen dia lebih kurang apa, sebenarnya tak kisah. Bukan sistem seperti itu. Kaedah yang kita buat itu yang menjadikan ia mudah untuk membantu banyak orang sukses. Cuma banyak kita ni buat acuh tak acuh. Bila dapat peluang sehebat macam ni pun dia masih buat tak kisah. Jadi saya pun, kita nak ajar macam mana lagi. Kan dia mudah saja di Volten ni. Dia di Volten kita company nombor satu, saya dah bagi tahu. Kita fahami company tu, company record dia apa semua tu kita boleh bantu untuk buat presentation. Kedua, dia punya sistem produk dia. Produk dia tu ada sistem. Itu yang kita ni, banyak orang jual produk tapi kita punya produk kita ada sistem. Mungkin banyak orang tak tahu apakah yang dimasukkan sistem di dalam produk dekat Volten ni. Kita ada bergerak secara sistem, maksudnya apa yang pihak syarikat buat tu aneh sikit pada yang lain.
Itu nanti saya jelaskan kemudian lah. Apa yang dimaksudkan sistem produk dekat Volten. Yang ketiga jenis sistem commission. Sistem commission tu terbahagi kepada dua kan. Terbahagi kepada dua. Satu, anda punya monthly income. Dua, anda punya aset. Itu saja. Dia mudahnya pun 5 minit pun boleh faham. Tapi lepas tu tindakan nak buat dan tentukan masa anda nak sukses. Itu saja. Jadi mudah kan. Empat benda yang kita perlu faham dalam bisnes tu bergantung kepada anda lah. Anda nak switch macam mana, anda nak tekan dia macam mana, anda nak pergi laju macam mana. Dia depend on us. Dia bergantung kepada diri kita sendiri. Jadi banyak orang dia faham. Bila kita tanya, dia tahu. Bila kita ajar, dia kata dia ikut cara dia. Bila dah kat setahun tak dapat, dia mula tanya kita, macam mana saya buat tak dapat. Kat 2 tahun saya buat tak dapat-dapat. Jadi benda-benda ni lah yang saya dah kata bertahun-tahun dulu. Jangan menderhaka pada raja dan negara. Sayang. Di Volten kita boleh mencipta benda yang tak pernah orang lain cipta dalam sejarah. Mana ada, saya bagi tahu kepada anda, anda yang pernah buat networking ke, anda yang pernah buat company mana-mana pun, sehebat mana pun company tu, tetapi pasti anda tengok susah nak bersaing dengan Volten. Susah, memang susah nak bersaing dengan Volten. Itu yang kita kena fikir. Dan kita dapat aset, kita dapat hasil daripada apa yang kita move, kita buat bertindak tu di luar jangkaan. Saya tengok gambar hari ni kan, pihak HQ hantar gambar-gambar yang beli kereta 35,000 walaupun kereta tu dia beli 35,000 solid, bersih hak kita, 35,000 cash. Walaupun kereta tu kereta Merc second hand, saya tengok banyak. Selain daripada Merc yang mahal-mahal tu, yang 35,000 tu, saya nak tengok aset yang anda dapat tu. Hari ni ramai yang dapat tu. Lepas tu ada pula yang qualified 100,000, 100,000, 100,000 cash tiap-tiap bulan. Saya pun claim. Saya pun claim bulan ni. Jadi, macam ni punya aset, anda tengok berbagai-bagai orang boleh dapat. Jadi, kenapa kita tidak mau serius belajar? Itu persoalan dia. Kita hanya dengar, lepas tu macam kita buat motivasi biasa lah. Macam tu lah, tahu dah cara dia punya. Tapi hasil kita tak ada. Jadi persoalan yang saya nak bagi tahu tu adalah, kenapa kita tak qualified? Orang lain boleh qualified, kenapa orang mudah capai, kita tak boleh capai? Itu saja. Anda boleh jawab sendiri dan mesti dapat jawapan. Maksudnya kaedah cara kita tu salah. Kita dah buat lama-lama, kenapa orang lain dapat, kita tak dapat? Kenapa orang lain capai, kita capai? Jadi cara kita tu salah. Itu saja, jawapannya mudah. Dia sebenarnya set untuk kita sukses, untuk kita capai apa yang kita nak tu. Kita tak akan boleh capai 100%, kan? Boleh capai, tetapi kita perlu banyak belajar. Tetapi setakat untuk capai 50% sukses tu, 50% banyak apa dekat Volten yang anda tengok. Mana ada dalam sejarah, kalau anda tengok dalam sejarah kita buat bisnes, sama ada networking ke e-commerce dan sebagainya, anda tunjuk dekat saya, ada tak company-company yang boleh tunjuk bukti yang dapat hasil seperti mana yang banyak ejen-ejen di Volten mencapai. Anda boleh tunjuk dekat saya. Kalau setakat nak capai 5,000 handphone, gelang emas bernilai 5,000, 2,500, itu memang banyak. Tapi saya bercakap tentang yang dapat kereta 35,000 tu. Kereta free bernilai 35,000, 75,000, 100,000 wang cash, 10,000 wang cash, 150,000 claim. Yang dapat sampai 150,000 campur 35, 185,000 cash. Ada yang capai rumah, beli sampai sebiji, 2 biji rumah. Semua tu anda tengok dalam masa 2 tahun. Semua ada orang capai tu dalam masa 2 tahun. Yang nilai-nilai yang besar tu capai 2 tahun dapat. Kalau anda tengok top-top leader punya dapat, sekarang ni pakat beli rumah pula, dapat rumah. Saya pun alhamdulillah dapat, dengan insya-Allah banyak leader dapat. Jadi benda ni kadang-kadang kita tengok, saya pun buat bisnes tapi tak pernah orang kata buat seramai ini. Dengan mudah kita buat produk yang harganya murah. Produknya harganya murah, jadi kita base kepada produk betul-betul, tapi menghasilkan satu result yang luar biasa, yang memang luar biasa. Dalam keadaan kita COVID-19 sekarang pun sale kita duduk macam tu juga. Jadi kena study lah.
Banyak orang kena study benda ni. Bukan kita nak kata, kita buat, Cikgu Amir dia buat volunteer. Bukan macam tu. Anda kena tengok. Kita kadang-kadang keras kepala. Kita ingat kita nak buat syarikat ni lah. Sebab ni kita nak, banyak leader saya tahu. Dia nak buat tu company baru. Lepas tu dia tunggu tengok ada tak company baru. Dia percaya bila company baru tu semua orang akan join, semua duduk di bawah dia. Dia duduk atas sekali kan. Persepsi orang macam tu. Tu dia tunggu. Walaupun dia tahu Voltan ni hebat, tapi sebab dia kata apa? Alah, lama dah kalau aku masuk pun orang dah lama. Jadi dia cari company baru. Kan persepsi. Jadi benda tu saya dah biasa dah. Jadi walaupun dia percaya, kadang-kadang dia rasa menyesal juga tak buat Voltan ni. Tapi sebab dia rasa dia lewat. Dia rasa dia lewat kan. Jadi punca-punca dia begitu. Sebenarnya mana ada lewat. By matematik mudah je. Rakyat Malaysia ni ada 35 juta orang. Kita punya ejen baru berapa? Kan? Tak ada matanya, tak adanya nak habisnya manusia di muka bumi ni. Yang beranak, yang duk beranak, yang capai umur 18 tahun. Setahun berapa orang yang capai 18 tahun? Jadi taknya habisnya. Orang duk ingat, bila buat bisnes ni, dia kata apa? Orang dah ramai. Itu persepsi kebanyakan leader lah yang anda tengok. Yang dia percaya, macam saya kata tadi, dia nak cari company yang baru, dia nak duduk di atas sekali, nak jadi 001. Dia orang tak maunya. Saya pun pernah kadang-kadang share dengan dia orang, tak nak. Dia orang tak nak. Dia orang nak duduk company-company baru ni. Dia orang mesti dapat apa-apa yang company support, apa-apa yang posisi di atas, dan bila orang masuk semua di bawah mereka, dia rasa dengan keadaan ni dia orang boleh sukses. Tapi tak berjaya pun. Sebab bukan masalah itu. Masalahnya saya bagi tahu kepada anda, hebatnya kita, kuatnya kita dekat kita punya ilmu. Campaklah kita kat mana pun. Kalau kita hebat, anda campaklah dekat company mana pun, duduk di mana pun, anda tetap insya-Allah boleh sukses. Itu baru orang hebat. Jadi samalah di Voltan. Kalau anda tengok kita duduk di sini, tak kisah anda duduk di sini siapa anda buat je. Anda percaya. Dia dah percaya apa? Rakyat Malaysia ni ada 35 juta. Habislah. Dia semua orang dah jadi ahli Voltan lah. Susah. Dah. Cik ambil je lah dekat company tu berapa ejen setakat ni. Bahagilah dengan orang yang layak. Lepas tu yang beranak, yang tiap bulan duk beranak tu berapa, nak habis ke? Taknya habis ni pun. Tapi mindset dia macam tu kan. Jadi sebab tu saya bagi tahu kepada anda. Anda yang nak buat bisnes, anda yang pernah, kenapa cikgu susah kami nak capai? Susah sebab anda pakai kepala anda. Saya tahu ada grup-grup yang hantar report kepada saya, cikgu macam mana dia orang ni senang lah dapat. Saya dah ajar bina kumpulan tu macam mana. Kumpulan tu dia jalan satu grup dulu. Dia kata, style saya buat satu grup dulu cikgu. Dia buat satu grup dulu. Lepas tu bila nak dapat income macam tu? Walaupun dah buat setahun lebih. Anda bayangkan bila kita explain plan. Sampai sekarang tak faham-faham. Kita nak explain tak mau dengar. Ni sebab tu saya buat ceramah hari ni pukul 12.30. Sebab saya nak merapu sikit. Supaya jangan ramai sangat dengar. Zainal, selamat pagi semua. Hak dengar ceramah malam ni. Hari ni saya nak dengar saya merepek. Dengar. Nak dengar saya marah ni sebab apa? Saya dekat-dekat nak puasa, nak habis puasa dah raya. Masih ada lagi orang tanya saya dalam yang dari ejen Voltan dekat hampir 2 tahun dah. Dia boleh tanya saya, macam mana cikgu orang boleh dapat kereta percuma, kereta 35,000 kau dapat kat saya pun okey juga cikgu. Dia kata, macam mana dapat? Saya dah buat 2 tahun. RP pun tak ada. Tapi buat, saya buat. RP pun tak ada. Pelik tak? Jadi benda tu yang saya nak bagi tahu kepada anda semua. Benda saya ajar, dia tak nak dengar. Saya cerita, dia guna tak apa cikgu, style saya macam ni. Kaedah saya punya cara macam ni. Dia pakailah kaedah sendiri. Adakah saya buat tu, saya pakai kaedah saya? Tak, kaedah tu kaedah standard. Anda nak sukses senang je. Saya akan bagi tahu kepada anda. Sebab apa? Saya buat full time. Dari dulu lagi, walaupun bukan sebelum Voltan pun saya memang saya mana ada pernah buat bisnes lain. Saya cuma minat bidang ini saja. Jadi kalau saya ni bodoh, buat satu benda yang tak masuk akal, yang tak boleh dapat hasil, saya pergi stay buat apa dekat company macam ni, yang duk buat sistem e-commerce lah, networking lah dan sebagainya lah.
Takkanlah saya ni bodoh, dulu berhenti kerja, belajar teruk-teruk sampai ke universiti, habis belajar, lepas tu kerja sekejap 4-5 tahun, berhenti, lepas tu kita fokus bidang ni. Yang bidang yang semua orang boleh buat. Cuma anda fikirkan, banyak graduate-graduate yang buat dari dulu. Dia pun ada degree juga, ada master, ada PhD, masih buat bisnes macam ni. Jadi persepsi orang tengok, kenapa soalan dia bukan tanya, saya pun boleh buat, kenapa kita tak serius? Orang lain sanggup buang degree, sanggup buang master, duduk dalam bidang e-commerce macam ni. Tapi kita duduk dalam bidang ni, kita main-main je. Itu yang saya heran. Sebab tu dia boleh tanya soalan-soalan yang simple-simple. Macam mana nak sukses, cikgu, benda ni. Kita dah ajar bertahun-tahun. Tapi masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Lepas tu buat cara tu jugalah, cara dia jugalah. Hasil tak ada pun, dia bertahan juga cara dia tu. Sampai dalam kursus saya dan training saya kata macam mana nak buat. Nak kata degil tu dia macam. Kalau dalam bahasa Perak, orang Perak dia panggil saya ni orang Perak tu. Walaupun saya duduk di Kedah, saya ni orang Perak. Orang Perak, Lenggong Perak. Lenggong Perak. Dia tak pandai cakap orang Perak ni, saya orang Perak. Tapi tak pandai cakap style Kuala Kangsar tu, tak pandai. Dia cakap macam orang Kelantan sikit. Kalau dalam bahasa Lenggong tu, dia panggil degil babi. Tahu tak degil babi? Degil tu, atas pada degil lagi tu. Banyak orang dia gagal sebab dia atas, dia degil dah tu, tak mendengar. Dia nak pakai, dia macam mana, dia ada satu persepsi dalam diri dia, apa yang dia buat tu, dia lebih hebat pada orang lain. Walaupun result tak ada, dia tetap, walaupun orang tak iktiraf, dia iktiraf sendiri. Dia rasa dia hebat, tak usah kata apalah. Anda bomoh dia pun tak jadi apalah. Dia duk kata tu lah. Dia tak ada, kita kata dak B, cara dia dak A. C je, dak A. Saya tahulah A. Dak Jahannam pun A. Cara dia macam tu, cikgu. Jadi macam mana saya nak tolong orang macam ni? Macam mana saya nak tolong? Saya nak bagi tahu kepada anda, simple saja. Okey, saya share, kita share merapu sikit. Dekat-dekat pukul 1 pagi ni kan. Nombor 1 saya bagi tahu kepada anda. Saya suka berfikir benda yang orang jarang fikir. Dari kecil lagi, dari dulu lagi kan. Sebab tu bila saya belajar, saya minat dengan fizik, benda-benda yang susah. Saya suka, sampai sekarang pun saya fikir, kenapa orang tu susah nak sukses. Memanglah kita berjaya ni semua dengan izin Allah Ta'ala kan. Memang, tapi Allah itu maha adil. Kalau kita usaha, insya-Allah dia bagi kita sukses. Persoalan dia, saya bagi tahu kepada anda, kenapa kita buat bertahun-tahun, sangat sukar untuk kita sukses. Itu yang kita kena fikir. Cuma yang paling susah, kita nak padam dalam otak kita ni. Pertama, hal negatif. Bila saya cakap, alah cikgu, kami tahu dah. Cikgu duk cakap video berkali-kali dah, kami dengar dah macam-macam. Saya nak cakap apa? Soalan dia. Saya bukan suruh anda dengar apa saya cakap. Saya bukan suruh dengar apa yang saya nak cakap kepada anda. Cuma saya nak anda sukses saja, itu saja. Tak pakai apa yang saya ajar pun, saya tak kata saya ajar tu betul. Saya nak tengok anda semua boleh capai yang hebat yang di Volten yang anda tengok. Anda biar dia berlalu sebulan dia berlalu. Sedangkan orang lain mengauk keuntungan. Dalam sejarah dunia lah, kalau anda tengok buat networking, duduk dalam keadaan COVID-19 ni, nak ke Sabah tak boleh, nak ke negeri susah. Tapi dalam Volten ni, kita masih mencipta perangai. Paling top leader kita masih 1,5 juta sebulan. Masih 1,5 juta sebulan dalam keadaan COVID-19 sekarang ni. Cuba fikir-fikir. Kalau 1,5 juta tu yang jatuh kat bawah nombor 2 tu dalam 250,000 sebulan. Yang bawah tu 120,000, 150,000 sebulan. Paling-paling 80,000, 60,000 sebulan. Di bawah hujung-hujung ni pun 5,000. Main-main part time je 5,000, 6,000, 8,000 sebulan. Yang 20,000, 30,000 tu ramai kan. Jadi dalam keadaan macam ni, mesti cuba kita belajar mengkaji sesuatu benda. Senang saja. Hidup kita ni, bila kita nampak sesuatu tu, jangan, tak faham tak apa, cikgu tak ada kepentingan. Kepentingan daripada kita akan kita dapat tahu apabila kita faham benda tu, kita rasa itu adalah kepentingan untuk kita.
Kalau kita tak faham, macam mana kita nak tahu benda tu adalah kepentingan untuk kita? Mana kita nak belajar pun tak nak, berfikir pun tak nak, dengar nasihat orang pun tak nak, orang share apa pun tak berdengar, sebab saya dah tahu dah. Saya main handphone saya nak tengok saja. Saya nak dekat Facebook saya suka tengok itu saja. Dapat apa? Saya tanya anda, dapat apa? Nak buat sesuatu, kalau saya lah, saya tak tahulah orang lain. Saya nak lakukan sesuatu, saya nak tengok hasil saya. Contoh kalau saya tengok game, saya tak katalah cara saya betul. Contoh saya macam bola sepak, tengok TV cerita bola. Jadi saya tengok, dia menang saya dapat apa? Tak dapat apa pun. Dia kalah pun saya tak dapat apa. So forget it. Walau benda tu saya minat, dia tak ada kepentingan untuk saya. Senang saja. Tak ada faedahnya. Berjaga 2-3 pagi tengok bola. Memanglah orang tengok kepuasan diri kan. Tapi saya, itu konsep, prinsip saya. Jadi saya nak tunjuk ke anda prinsip nak sukses tu macam mana. Kalau benda tu duduk situ main bola tadi, saya kata dia orang tu menang pun saya tak dapat apa-apa, dia kalah pun saya tak dapat apa-apa. So untuk apa saya fokus dekat situ? Lebih baik saya fokus kepada pengetahuan yang saya belajar. Jika saya ada ilmu ni, insya-Allah perubahan berlaku dalam saya punya persepsi, dalam cara saya berfikir, cara saya bertindak, target saya. Jadi benda tu semua ada result. Jadi tapi malangnya bila saya buat presentation, banyak orang dia kadang kan zaman sekarang ni sebenarnya kita nak motivate apa lagi? Semua orang pernah dengar dah. Semua orang pun faham dah. Anda duduk dengar online, dengar Facebook saya tu, kalau anda tengok dekat saya punya, saya padam benda tu, kadang-kadang saya ulang berkali-kali. Tapi anda pun dengar. Tapi banyak orang dia tengok apa yang dia dapat. Yang pentingnya daripada knowledge tu, apa yang kita dapat. Apa perubahan itu? Bila kita ada buat ilmu, ada mesti target. Target kita tu mesti kita nak capai macam mana. Jadi kita buat santai, duduk dalam keadaan sama kita nak. Lepas tu tengok orang lain capai dengan mudah. Kenapa aku susah? Itu yang senang je jawab dia. Maksudnya tindakan kita tu tak lagi setara dengan orang yang tengah sukses tu. Sayang, dalam masa setahun sebenarnya di Volten 6 bulan pertama saya buat bersama tim-tim tu, saya rasa 6 bulan pertama tu kita dah dapat result luar biasa dah. 6 bulan pertama tu, 3 bulan pertama tu kita dah buat. Zaman tu saya ingat lagi, kita ni center pun dekat mana tah, bukan dekat Shah Alam tu. Tapi 3 bulan pertama tu bila kita buat, bolehlah cikgu orang awal kan pula kan. Bila cerita sekarang ajar dah cikgu orang ramai dah, cikgu ramai pula. Jadi macam mana kata, mangkuk tu dia mangkuk situ lah. Dia cari je benda. Jadi saya nak bagi motivasi pun kadang-kadang saya dah malas. Cuma yang saya nak share kepada anda, sikap kita nak berubah tu yang paling jadi berpuakanya. Motivasi tu tak penting saya bagi tahu. Kalau tanya saya lah, dengar ceramah motivasi gedegung-gedegang tu sebenarnya tu, kalau tanya saya, itu macam tengok filem. Macam tengok filem. Jikalau kita tu tak pernah berubah, persepsi kita tak akan berubah, dia tak ada berfungsi. Motivasi tu sedikit pun tidak akan berfungsi apa pun. Sebab tu anda tengok berapa ramai orang dia boleh bertahan 3 hari, semangat 5 hari. Lepas tu tengoklah apa yang mudah, dia tengok apa yang mudah, yang dia nampak mudah, dia pergi buat lain. Dia tengok yang ni mudah, dia pergi buat lain. Itulah kerja. Jadi bila kita ajar, dia tak akan berkesannya. Jadi soalannya hari ni, macam mana cikgu saya nak ubah diri saya ni, persepsi diri kita. Anda tahu dah, bila kita buat perubahan dalam diri, barulah kita tahu kemampuan kita ni hebat sebenarnya. Cuma kita ni susah sebab dia berpuaka betul lah. Saya nak cerita macam mana betul. Tapi buat perubahan tu bukan susah sangat. Anda ada satu target, nak capai sesuatu, aku perlu ada ilmu ini. Kan senang. Kemudian tindakan aku, sama ada kita setuju atau tidak. Kalau kita nak capai sesuatu, kita kena buat. Ni tak, yang kita setuju, kita buat. Yang kita tak setuju, kita tak nak buat. Maka resultnya pun menyebabkan kita tu gagal. Bukan kita yang menentukan dia punya result tu. Kita nak tentukan kaedah. Kaedah tu, sistem nak sukses tu semua orang tahu. Ini kena buat, ini kena buat. Semua orang. Bisa sama je. Lakukan sajalah. Tak, dia nak pakai cara dia juga. Ini jahanam. Sayang di Volten anda tengok. Dalam sejarah, saya tengok tak pernah dicipta sejarah mana-mana company pun di Volten ni. Kita baru berkembang dalam keadaan COVID. Bila kita on COVID. Dan dalam COVID pun sale kita antara yang terhebat di Malaysia.
Jadi kita stay buat apa? Belajar tu bukan susah. Sistem payment commission paling pantas dan mudah difahami, paling pendek adalah Volten. Ada Volten. Mudah sangat nak faham dia. Tak sampai 5 minit. 5 minit boleh cerita tu, dia boleh faham dah. Nak buat cikgu macam mana nak dapat rumah free, kereta free, apa semua free tu. Tak sampai 5 minit kita cerita. Tapi dah, walaupun kita setahun lemah, tak nak belajar. Tengok orang lain capai. Orang ni capai, kita tepuk tangan. Tengok orang capai, kita tepuk tangan. Kita bila nak capai? Sebab sikap degil kita, sikap kepala kita itu sebenarnya jadi hantu dalam diri kita. Kenapa kadang-kadang hidup kita ni problem, hidup kita ni susah. Kita yang cipta benda tu. Anda tahu tak? Plan tu kita yang rancang. Plan untuk kehidupan kita, siapa yang rancang? Untuk kehidupan kita, sama ada dia ada dua kan. Bila kita masuk motivasi, cikgu nak kenali kita punya perubahan dalam diri, nak buat apa? Nombor satu, kita kena tahu untuk capai sesuatu, apa yang perlu kita buat. Dua, kita setuju atau tidak. Kalau kita jawab kita setuju, maka lakukan saja. Kalau kita kata tidak, tak payah buatlah. Kalau nak ikut kepala kita, sistem tak pernah ikut kita. Kita lah yang kena ikut sistem. Kena ingat tu. Jadi anda setuju tak setuju, kalau inilah kaedah untuk orang sukses, anda rasa suka tak suka, setuju tak setuju, benci atau tak, kalau inilah kaedahnya, anda terpaksa melanggarnya. Ini orang hebat. Ini baru hebat manusia. Sebab tu orang macam ni, insya-Allah dia sukses. Dengan mudahnya dia sukses, insya-Allah. Tapi yang banyak songeng, yang kita duduk stay, yang susah nak diajar, dia tak mau dengar. Kita cakap tu kita tahu dah. Dari segi apa yang kita cakap tu, kita tengok dia punya reflect tu. Dia tengok tak tengok macam tu. Jadi orang-orang macam ni, kita pun susah. Apa masalahnya kalau contoh kita present 5 minit, kau dengar je lah 5 ke 10 minit dapat benda baru. Tak nak pun tak apa, tapi sekurang-kurangnya ada knowledge. Tak, dia tak. Cikgu, saya dah faham dah apa dia nak cakap tu, saya tahu lah. Dia guna ayat tu lah. Saya tahu, hak ni semua saya tahu. Tunjuk ini semua dia tahu. Dia tak tahu ke dia tahu ke, saya pun pening kepala. Saya kan dulu ada video saya. Video tahu yang dia tu tak tahu. Ada video tu kan. Nombor satu, dia tahu yang dia tu tahu. Dia tahu yang dia tu tak tahu. Dia tak tahu yang dia tu tahu. Dia tak tahu yang dia tu tak tahu. Dia banyak masalah tu lah. Jadi saya buat motivasi bodoh tu, banyak orang buat tak kisah. Tapi sebenarnya benda tu serius. Benda tu serius, sebab tu saya padam video tu. Benda tu saya belajar apa. Tengok, dan kita dah berhasil pun. Kita buat insya-Allah berhasil. Tak sehebat orang lain pun, tapi insya-Allah anda tengok, buat saja dengan insya-Allah dia akan berhasil. Akan mengubah segala-galanya hidup. So anda yang dengar ceramah saya malam ni, anda yang nak join Volten, anda study lah betul-betul. Memang miracle, memang anugerah Allah dekat Volten ni, bagi rezeki yang luar biasa lah. Dalam sejarah saya sendiri lah. Mencecah, kalau kita tengok banyak leader mencecah angka income melepasi 1 juta tu, kita bermula lepas tahun. Lepas tahun tu dah ramai dah mula mencecah 1 juta. Jadi anda fikir-fikirlah, benda yang sehebat ini kita boleh capai. Belajar semua-semua teknik dia mudah saja. Anda jangan mendahaka pada raja dan negara. Lepas tu banyak belajar, kemudian buat perubahan dalam diri, bertindak. Ingat tu. Belajar, masuk kursus, tengok apa saja perlu kita belajar. Kedua, buat perubahan dalam diri kita. Perubahan dalam diri itu perangai kita, apa tu, buat perubahan, kemudian bertindak. Bertindak untuk capai apa yang hendak tu. Pada masa tetapkan bila. Yang lain tu serah pada Allah. Anda tengok, dengan mudah saja, insya-Allah kita semua akan sukses. Okay, so video saya sampai di sini. InsyaAllah saat lagi saya padam. So bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tidur. Dan saat lagi selamat bangun sahur. Bye-bye.